Hai, salam sejahtera. Dalam video kali ni saya nak fokuskan kepada iaitu macam mana supaya tak terkena dengan news. Okay. Essence kepada video ni ialah purely daripada experience saya. Kan, essence daripada video ni ialah purely daripada experience saya. So bermaksud ialah dia mungkin tak ada jawapan lah. You cari dekat YouTube ke, cari dekat maksudnya selain daripada sumber ni, daripada blog ke sebagainya, pasal dia mungkin ya, mungkin tak, tapi dalam kes ni dia membantu saya lah, dia mungkin membantu anda juga untuk menghasilkan profit. Okay, satu lah pasal news. Macam mana tak ada orang kata like, coach, kalau news ni langgar. Okay. Satu lah you kena ingat, dia ada dua konsep utama news. Saya bagi dua konsep dulu. Satu lah you kena ingat, news ni memang ialah news lah. Maksudnya dia berita yang menggerakkan secara fundamentalnya dan memberi kesan pada teknikal. Dan pasal juga teknikal juga memberi gambaran bagaimana fundamental tu boleh bergerak mengikut rentetan statistik dan juga unjuran-unjuran aktiviti ekonomi ataupun peristiwa ekonomi yang berlaku. Okey, tengok kat sini. Dekat bahagian news ni, kita perhatikan ada dua perkara utama. Satu ialah kita boleh refer kepada news, daily news. Daily tu maksudnya harian. Kan, yang kedua ialah kita boleh refer kepada iaitu kepada konsep news tu sendiri. Kaitan news technical. Okey, news technical. Jadi kenapa saya kata macam ni? Pasalnya satu perkara yang saya nak you nampak ialah kalau dalam kes news technical ni, senang je sebenarnya. The reason kenapa you kata news langgar ialah kerana you tidak tengok multi time frame. Ini kerana news lagi besar, bermaksud ialah time frame lagi besar akan ambil alih. Sebagai contoh ialah news Brexit monthly. Kan weekly. Janganlah main dekat H1 dan you kata news langgar. News yang impact merah tu pada H4, pada daily. Janganlah main pada M5 you kata news langgar. Jadi sebenarnya no such thing dalam kes you kata news langgar teknikal. Tak ada sebenarnya. Sebab kalau you belajar teknikal, you tak tengok news pun you tahu. Kalau dia berlawanan arah, bermaksud market tidak ikut arah kita dan kita kena prepare what if kalau dia tak ikut arah. Faham tak? Jadi kunci utama ialah news sebenarnya ialah you kena faham balik konsep multi time frame. Dan konsep ialah always mantra kita, mantra basic kita, respect bigger time frame. Faham tak? Always respect bigger time frame. Itu sahaja sebenarnya. Jadi ada kata news langgar, saya terlanggar kerusi sebab tengok news. Contoh lah kan. Tak ada sebenarnya. So fokus kepada always respect bigger time frame. Yang kedua, pergi kepada daily harian. Daily harian ni bermaksud macam mana tau? News ni satu benda you kena terima fakta. News ni dia ada sebenarnya, ini saya bagi secara general. Dia ada nak kata terlalu mikro pun tak, nak kata makro pun tak. Maksudnya kita fokus kepada contoh quarter dan juga daily. Okay. Kita biasa baca news, kita fokus kepada daily, betul? Daily. Maksudnya kita tengok di investing.com, kan, di Forex Factory, kan, Forex Factory. Kita tengok lagi di FX Street, let's say lah, macam-macam lah kan. Tapi kadang-kadang kita tengok pagi kuat, petang lemah, malam lemah, esok kuat balik. So mana satu nak pakai? Nombor satu you kena terima fact ialah dalam kes baca news, dia hanya efek masa tu. News semalam tidak menggambarkan hari ni. News hari ni tidak menggambarkan esok. Itu adalah kita baca harian. Macam saya buat analisis harian, maknanya dia efektif masa sama ada satu sesi tu pasaran tu. Contoh kita tengok news pada market Eropah, mungkin dia aktif sehingga sebelum market ataupun bila market Amerika je buka, dia habis. Contohnya dia kena baca pula market Amerika. Tapi ada juga dia bertahan 2 session. So maksudnya tak boleh pakai lah sebenarnya. Kalau you nak kata aku nak hold seminggu baca news hari ni, tak boleh pakai. Kalau yang quarter ni biasanya dia melibatkan asas. Melibatkan contohnya perjanjian deal Brexit ataupun stimulus package, kan. Diorang ada time-time yang kena meeting. Time-time kena meeting tu maksudnya ialah lagi 2 bulan, lagi sebulan, lagi 3 bulan kena capai sebelum akhir tahun, bulan 11 conference. So itu boleh pakai sikit. Sebab tetapi dalam perjalanan yang daily kepada yang quarter tu maksudnya kan kita ada 4 quarter dalam setahun. Satu quarter Januari, Februari, Mac, lepas tu dan seterusnya. Point saya ialah gambaran kepada yang harian tu dia akan bawa kepada pelaksanaan pada quarter. Tapi semasa harian tu kan news dia macam berubah-ubah, dia boleh memberi impact pada kuartal tu. Dan hasil daripada kuartal selepas news tu dia beri impact secara keseluruhan sehingga kuartal seterusnya. Maksudnya dia akan ada turun naik berdasarkan daily punya sentimen, tetapi bersama dia akan pergi kepada kuartal punya projection. Contoh, kita tengok
Brexit kan, tiba-tiba GBP menguat contoh. Admits lockdown pasal ada variants punya virus kan. Tapi pada sama juga you kena nampak dari segi konsep yang lain, kena faham macam ni. Faham macam mana? Faham dari segi strategi dan struktur dia. Contoh, kalau kita lihat daripada Amerika yang masalah debt dan pada sama juga iaitu dia dalam keadaan fokus kepada secara jangka masa panjang. Kan? Jadi kita melihat jangka masa panjang ialah USD melemah. Tapi pada sama juga ada tak mungkin dia menguat? Yes, dia menguat. Pasalnya akan ada berita-berita menguat kerana berdasarkan tadi dia mungkin terlalu berada di support ataupun mungkin terlalu berada di resisten. Dalam kes ni banyak di support. Dalam kes video ni dibuat kan. Jadi maksudnya hati-hati. Kan mungkin ada tiba-tiba Joe Biden buat beberapa perkara yang membantu mereka, package stimulus yang lebih baik ke dan sebagainya. Itu kita tidak pasti pasal kena tunggu pengumuman. Tapi poin utama ialah memahami yang ada daily news dan ada quarter news dan macam mana tak bagi impact. Tengok always respect bagi time frame dan multi time frame. Itu konsep saya. Jadi maksudnya tak adalah perkataan ni seorang kata ni saya selalu kena sebab ni. Tak ada sebenarnya. Isu dah tak faham. Always anticipate retracement. Always respect bagi time frame. Lot margin yang tak sesuai. Kawalan margin yang teruk. Dan tidak ada mapping dan tidak ada roadmap. Okay. So dan pada sama juga you juga faham dari segi dagangan harian dan juga quarterly adalah benda yang berbeza dan setiap hari dia boleh bertukar. So you kena alert benda tu. Okay, jumpa lagi dan salam hormat. Please komen video ni. Adakah ada soalan ataupun nak saya terangkan lagi? Pada masa sama juga pergi kepada konsep-konsep yang di mana you sentiasa aktif dengan saya. Kan ada live, ada sebagainya, ada membership dan sebagainya. Please join. Okay. Dan pada sama juga please like dan juga iaitu subscribe YouTube channel Road30. Jumpa lagi dan salam hormat.